Assalamualaikum. Salam Maru Bozu. Okey, apa khabar trader-trader kat luar sana? Selamat datang kepada episod kelima Maru Mula Trade. Woo! Okey, alright. Itu je untuk intro. Okay, so aku sentiasa doakan korang profit insyaAllah. Okay, ingat as a trader, kita kena set realistic goal. Okay, jangan kita cakap, okay, hari ni aku trade, hari ni aku buat $1,000. Okay, jangan buat macam tu. Benda tu akan sakitkan emosi korang, sakitkan hati korang, membuatkan korang nak revenge trade, nak trade masuk yang bukan-bukan. Faham Okay, so ingat as a trader, okay, ingat tak apa atuk aku cakap? Ni atuk aku ni. Dia cakap apa? Okay, it's okay kalau kita lose a battle, tapi in the end kita nak win the war. Maksudnya apa? Everyday korang trade, you trade. Okay, mungkin dah seminggu you trade, 5 hari you trade, okay, sehari, 2 hari you lost, okay, tapi lagi 3 hari profit. Okay, in the end, okay, you nak 1 minggu tu, in the end you profit. Okay, in the end, okay, lepas 1 tahun korang profit. Okay, selepas sebulan korang profit. Okay, maksud overall tu trading performance korang adalah positif. Itu adalah real trader. Okay, sebab apa? Loss ni kadang-kadang dia akan mengejar korang. Okay, jadi korang kena get ready. Okay, get your confidence ready and you punya mindset. Okay, so dalam episod ni aku nak cerita kat korang tentang jenis account bila korang buka account forex trading, ataupun you nak trade gold ke, you nak trade oil, apa-apa commodities ke, okay, you nak trade cryptocurrency, okay, dia ada banyak account. Kalau korang nak trade saham, you nak trade shares ataupun stock, okay, benda yang sama lah. Okay, dia ada kadang-kadang ada satu account je. Okay, jadi korang tak perlu risau sangat. Tapi bila you dah masuk area forex, commodity, cryptocurrency, dia akan ada beberapa account. Okay, so jadi ini aku nak cerita pasal jenis account. Okay, jom. Nombor 1, you akan ada nama account ni adalah standard account. Okay, standard lah, benda-benda yang normal orang pakai ataupun industri standard, itu maksudnya standard. Okay, yang kedua you akan ada ECN account ataupun dia panggil zero spread account. Okay, nama dia zero spread. Okay, ada star kat situ, nanti aku explain kenapa. Right, lepas tu ataupun dia dipanggil pro account pun ada. Okay, ada broker yang panggil benda ni sebagai raw spread pun ada. Macam-macam. Okay, pelbagai nama tapi benda yang sama. Alright. Okay, next account adalah micro account. Okay, ataupun mini account. Okay, so ni adalah 3 jenis account. Okay, so I akan explainkan setiap account ni apa dia, okay, apa yang korang kena tahu untuk setiap account, dan at the end of the video aku akan terangkan mana satu yang korang kena pilih. Alright, ni apa benda ada notifikasi ni, sekejap kita padam dulu notifikasi ni. Alright, so yang pertama, okay, standard account. Okay, so dalam standard account ni, first kita bercakap tentang deposit dulu. Okay, so deposit selalu broker akan charge daripada ranging daripada ringkungan $100 ke $500. Okay, untuk standard account. Yang ni ialah depends on broker. Okay, ada broker nak korang deposit $100, ada broker yang nak deposit $500. Okay, jadi untuk broker-broker yang kita orang pakai, okay, dekat team baru pakai, okay, kita ada pakai macam aku IC Market, kita ada Ashraf Pepperstone, Zero Market dengan Hot Forex. Okay, tak silap dia minta lebih kurang dalam $200. Okay, lebih kurang dalam $200. Okay, spread. Okay, untuk spread you kena faham satu benda, dia akan ada 2, which is variable spread. Okay, variable spread. Okay, dan lagi satu ialah fixed spread. Okay, jadi siapa yang tak faham lagi spread ni apa, lepas tu I tulis sini ada commission, tolong tengok episod yang ketiga Maru Mula Trade. Dekat situ aku dah explain, okay, apa yang broker akan charge dekat korang dan apa yang korang charges yang korang kena tahu, yang korang kena. Okay, alright. Okay, so selalunya untuk standard account dia akan charge variable spread. Okay, dia akan charge variable spread. Maksudnya apa? Spread tu sentiasa berubah-ubah. Okay, let's say contoh, for example, sebagai contoh, okay, katalah spread dia ialah 1.0 pip. Okay, 1.0 pip. Okay, selalunya untuk standard account dia akan bermula daripada 1.0 pip dan ke atas. Contoh harga gold. Okay, let's say gold. Gold code dia adalah XAUUSD. Okay, 1 pip ni macam mana kiraan dia? Okay, harga gold katalah 1,550 sen inilah harga untuk as dia.
Okey. Dan harga bid dia adalah 1499.50. Okey. So beza antara ni, tolak yang ni, korang dapatlah 1.0. So ni adalah dia punya spread untuk gold. Okey. So spread ni macam mana? Sebenarnya harga AS dengan bid ni sentiasa berubah-ubah. Okey, harga AS dengan harga bid dia sentiasa berubah setiap saat. Bila korang pilih variable spread, dan kebanyakan standard account memang variable spread, okey, dia akan berubah-ubah setiap saat. Macam tu. Dia memang akan berubah-ubah. Okey, jadi korang kena pastikan benda tu Alright. Seterusnya commission. Okey, untuk standard account normal practice tak charge commission. Okey, kalau korang ada broker yang dia charge spread, dia ada charge commission, tolong tengok sama ada berbaloi ke tak baloi. Okey, korang tambah dua-dua ni. Okey, tambah dua-dua, tengok berapa total cost yang korang kena bayar per position yang korang buka. Alright. Okey, Islamic tak Islamic. Alright, untuk Islamic ni, yes ada Islamic account. Okey, cumanya ada broker yang korang perlu email, okey, ataupun chatting ke. Okey, ataupun ada yang automatic pun ada. Okay, yang pentingnya bila you buka account, you kena make sure account you adalah Islamic account, alright? So kalau you blur-blur jangan risau, you register je dulu, and then you boleh email kepada broker ataupun chatting dengan broker cakap you nak Islamic account, alright? Penting tolong pastikan betul-betul you punya account Islamic. Okay, I tak nak you main riba, ada interest apa semua, susah nanti. Okay, kalau you profit lagi banyak you profit, lagi panas you punya telefon, lagi profit, lagi besar profit. Telefon makin berat, tablet makin berat, laptop tiba cepat panas. Okay, takut juga kan. Alright. Okay, next kita ada micro ataupun cent account. Okay. So, apa beza micro account ataupun cent account? Okay, dia ada banyak nama kat situ. Okay, ada micro, ada cent. Okay, apa beza dia lah? Bezanya adalah pada deposit. Beza pada deposit. Okay. So, dekat micro dengan cent account ni, minimum deposit selalunya ranging daripada $5 ke $10. Okey, ada broker yang minta $20, $50. Okey, so jadi ini deposit dia. Dia start dari $5 ke $10. Okey, spread dia akan pakai variable spread dan dia akan bermula daripada 1.0 pip. Alright. Commission dia tak charge commission. Dia tak akan ada charge commission, dan yes, you boleh request untuk Islamic account. Okey, you boleh request untuk Islamic account. Okay, so jadi cuma korang perlu tahu bila deposit korang rendah ni sebenarnya apa dia buat, kenapa korang boleh deposit $5, $10. Okay, ni memang murah lah. Sebab apa, RM20, RM40 korang dah boleh start trading dah. Okay, jadi kenapa dia boleh provide murah macam ni? Because bila you buka micro account dengan cent account, okay, harga broker semua sama, okay, cuma nilai profit korang adalah berbeza. Let's say contoh dekat gold tadi kan, katalah analisis saya betul, ada profit sebanyak 5 pips. Okay, 5 pips. Kalau masuk satu lot, I profit sebanyak $5. Okay, $5. Tapi kalau dekat dalam 5 pips is $50. Okay, 5 pips adalah $50. Okay, so dekat standard account ada profit $50, tapi kalau dekat cent account I baru profit $5. Okay, di ibarat macam tu, macam dia slash sikit korang punya profit ni, sebab entry korang sebenarnya kecil lagi. Okay, so bukan korang entry satu lot, dia entry macam bukan korang entry satu lot ataupun satu unit, dia pecah-pecahkan lagi jadi kecil. Okay, itu sebab dia akan effect korang punya profit. Okay, alright, tak apa, korang dengar dulu aku explain ke tiga-tiga jenis ni. Nanti at the end of the video nanti, okay, dekat part kedua nanti aku akan explainkan account mana yang korang boleh pilih ataupun perlu pilih. Okay, alright, next kita ada Zero ataupun Pro ataupun ECN account. Okay, jadi account ni untuk apa? Kenapa pula ada pula Zero, ada Pro pula kan? Okay, tak apa, kejap lagi nanti I nak tunjuk kat korang broker yang aku dah ambil beberapa broker. Okay, broker yang kita orang pakai lah. Okay, kita akan tunjuk dekat website macam mana korang boleh tengok benda ni. Okay, so deposit. Okay, selalunya deposit ni dia start daripada $200 ke $1,000. Okay, yang ni sama, dia depends on broker. Okay, ada broker yang boleh minimum, ada broker yang perlukan lebih. It depends on dia punya practice. Okay, itu you check dengan you punya broker Okay, spread. Okay, spread ni dia akan charge bermula daripada 0.1, bermula daripada 0 pip. Okay, maksudnya apa? Tapi dia masih variable spread Okay, ada juga yang fixed spread. Okay, so maksudnya bila korang tengok contoh dekat harga gold tadi, okay, untuk kod gold tadi XAU USD, katakanlah harga dia
untuk ask price dia adalah ask 1500, okey, 0.00, okey, dan bid dia adalah 1500.00. Dekat sini tak ada balance. So ini adalah maksudnya zero pip spread. Okey, dia tak charge korang spread. Okey, tapi dia bermula ingat tak tadi saya cakap kalau you variable spread, maksudnya spread itu sentiasa berubah. Dia ubah setiap minit, okey, setiap saat dia akan sentiasa berubah-ubah. Okey, jadi walaupun 0 pip, korang still kena tengok berapa banyak pips yang dia ubah-ubah tu. Okey, tapi I boleh jamin lah dia lebih rendah daripada standard account. Okey. Lagi satu jenis ialah fixed spread. Okey. So, fixed spread ni selalunya dia hanya akan charge untuk korang satu spread je. Maksudnya contoh kalau dekat kata Euro USD, dia hanya charge korang 5 pip. Okay, sampai bila-bila dia charge 5 pip. Okay. Tapi soalan dia ialah macam mana broker ni nak untung kalau dia hanya charge korang 0 pip lah, variable spread ataupun fixed spread. Mana dia collect untung? Dekat sini lah, dekat commission. Okay, jadi selalu dia akan charge commission, broker yang pernah tengok dia akan charge sebanyak 2.00 per dia bermula daripada 1.50 per site. Okay, ataupun $3 per round trade. Okay, ataupun round turn. Okay, so yang ni ada explain dekat dalam video yang sebelum ni. Okay, jadi kalau korang tak faham ini, tolong terujuk pada video yang sebelum ni. Okay, so commission ni dia akan charge untuk setiap trade korang. Okay, jadi untuk yang 1.50 per site ni, okay, maksudnya bila korang tekan beli, okay, dia akan charge $1.50. Ini based on satu lot. Satu lot dia akan charge korang $1.50. Kalau korang masuk 10 unit, dia akan charge korang 15 sen. Okey, kalau korang masuk 1 sen, dia akan charge korang 1.5 sen. Macam tu lah. Okey, kiraan simple Okey, so maksudnya bila korang beli, dia akan charge korang 1.5. Okey, bila korang keluar, dia akan charge korang 1.5. Alright, Islamic tak Islamic? Yes, you boleh request Islamic. Cumanya, okey, tak banyak broker yang offer ECN account Islamic. Selalunya yang ECN account ni dia tak Islamic. Alright, so jadi itu request kepada broker. Okay, so itu korang ada ketiga-tiga aku dah bagi kat situ. Okay, you ada standard account, okay, you ada micro account ataupun side account, lepas tu you ada raw spread account. Okay, kat sini aku ada buka beberapa contoh broker dekat laptop aku ni. I ada buka 4 broker. Okay, this is 4 broker yang kita orang pakai. Okay, so kita tengok kita tengok dekat sini. First kita tengok ni, tengok zero market dulu. Okay, so zero market, cuba korang tengok type of zero account ni. Tengok kat sini, korang pergi kat sini, pergi kat bahagian platform. Okay, pergi kat bahagian account type, dia akan keluar 2. Okay, selalu brokernya, kebanyakan broker akan ada 2 lah. Okay, so type, tengok dia ada satu zero regular, satu zero ECN. Okay, nama dia boleh datang bermacam-macam jenis nama, tapi sebenarnya zero regular ni adalah standard account, ECN ni adalah ECN account ataupun zero spread account. Okay, jadi cuba tengok kat sini. Spread 0.1 ke 2 pips. Okay, commission charge tak ada. Zero ECN account. Okay, spread 0 pips. Tulisan 0 pun XERO kan. 0 pips tapi akan ada commission charge. Okay, nak tengok commission charge, korang kena cari sikit lah kat bawah ni. Contoh ni spread. Okay, commission charge tak ada. Okay, macam ni dia charge 0.5. Okay, cuba tengok dekat sini Ini aku nak korang tengok betul-betul ni. 0 pips. Nampak tak ada star ni? Ada star ni, tolong cari kat bawah ni. Dia mesti ada benda. Okey, dia tak bagi tahu. Okey. Maksudnya dia bukannya sentiasa 0 pips. Okey, dia tak semestinya sentiasa 0 pips. Dia akan bergerak. Yang ni adalah variable spread. Okey, jadi dia tak bagi tahulah kat sini. Okey, so ni 0 kan. Okey, kita tengok next broker. Cuba tengok Pepperstone. Cuba tengok Pepperstone. Alright, so dekat Pepperstone dia ada 2 jenis account. Satu Razor account, satu standard account. Okay, sama juga, nama berbeza tapi benda yang sama. Standard account ni adalah apa dia? Standard account. Okay, so tengok dekat sini. Okay, spread 1.0 ke 1.3 pips. Commission tak ada. Okay, tengok dekat Razor account. Razor account ni adalah ECN account ataupun zero spread account ataupun pro account ataupun apa lagi, raw spread account. Sama je. Okay,
Spread start daripada 0.0. Okay, tapi dia akan ada commission. Commission adalah sebanyak $7 round turn. Okay, untuk setiap satu lot. Okay, $7. Maksudnya sekali korang beli, dia charge korang 3.5. Bila korang keluar, dia charge korang 3.5. Jadi total cost adalah sebanyak $7. Okay, dia ada dua jenis account ni. Alright. Okay, so kita tengok next. Contoh tengok ni, IC Market. Okay, so sama juga kat sini. Dia ada dua jenis account. Satu raw spread. Ni pun raw spread sama je. Lagi satu adalah standard account. Okay, jadi standard account ni standard lah. Okay, tak ada commission. Spread daripada 1.0. Okay, raw spread. Okay, untuk raw spread, commission dia ada commission. Okay, tapi spread from 0.0. Okay, so dia akan start daripada kosong. Lepas tu kalau ada market volatility, boleh akan naik turun, dia akan sentiasa bergerak. Okay, yang ni special sikit. Commission dia lebih murah kalau korang buka C Trader. Okay, dan aku personally, aku pakai yang ni lah. Okay, aku pakai C Trader 3.0. Right, untuk next video aku akan guide korang nanti macam mana korang nak pakai C Trader. Okay, sebab C Trader ni banyak orang tak pernah pakai dan tak tahu nak pakai. Tapi ada banyak sangat features yang orang tak selalu pakai, which is aku suka nak tunjukkan korang. Okay, untuk trader-trader newbie aku rasa sangat-sangat berguna. Right. Okay, kita tengok lagi satu, Hot Forex. Okay, untuk Hot Forex, nampak ni ada micro, ada premium, ada zero spread, ada HF copy, ada pump, okay, ada auto. Okay, yang ni korang tak payah tengok. Okay, yang ni tak payah tengok sebab yang bawah ni bukan korang yang trade, korang hanya nak tengok yang tiga atas ni je. Okay, so first tengok dia ada micro account. Nampak tu, minimum deposit lah sebanyak berapa? $5 sahaja. Okay, so start daripada 5 dan 4, RM20. Lebih kurang lah RM30 lah. So RM30 korang dah boleh start trading. Right. Premium account. Premium account adalah dia punya standard account. Okay. Right, so you boleh read more lah kalau nak tahu apa benda tentang account ni. Tengok dekat premium account. Okay, kita tengok ada tak dia charge commission. Kita tengok commission. Ni tak ada commission. Okay, dan dia akan charge minimum starting deposit $100. Okay, dan boleh start trade daripada 1 sen. Ni samalah ni, spread 1 pip. Alright, cuba tengok dia punya zero spread account. Okay, start ni spread from zero on forex. Okay, cuba tekan read more. Okay, boleh bagi tahu. Okay, cuba tengok commission berapa dia catuk ni. Commission tanda right. Okay, kenapa dia tanda right dan tak bagi tahu berapa? Sebab berkemungkinan untuk setiap untuk setiap pair dia charge berbeza. Okay, contoh kalau kita trade currency USD, dia akan charge $3 per lot traded. Round turn $6. Okay, nampak tu? Okay, yang ni pula kalau USD base currency $4, dia akan charge total $8. Okay, so boleh tengok dekat sini lah dia punya. Ni cara-cara korang nak cari broker lah. Okay, tapi bagi I is straightforward. Okay, macam mana, yang penting ialah macam mana korang nak pilih account mana yang korang nak buka. Okay, jadi kat sini aku nak terangkan sikit. Alright, untuk jenis broker untuk jenis account. Okay, untuk jenis account kita ada satu standard account, kita ada micro account, kita ada zero spread account. Right, jadi mana satu yang korang nak pilih? Right, kalau korang newbie, okay, kalau korang newbie yang baru nak bermula trade, okay, aku recommend kat korang tolong jangan letak duit banyak-banyak sangat. Okay, sebab apa? Dalam dunia trading ni, it's not about how much money you have, tapi how much experience yang korang ada untuk nak korang succeed. Okay, aku boleh bagi tahu korang lah, kalau you ada RM100,000 sekalipun, okay, you boleh lost everything. You boleh lost everything dalam masa mungkin tak sampai setahun. Aku bagi jaminan. Kalau you tak ada ilmu, okay, you ada RM500,000 sekalipun, you boleh lost, okay, 70-80% daripada duit tu. Okay, so antara standard account dengan zero spread account pula, mana satu yang korang nak pilih? Okay, kalau you banyak swing trade, okay, maksudnya kalau you memang plan simpan trade you mungkin sehari, 2 hari, 3 hari, alright, I recommend you ambil standard account. Okay, kalau you plan nak scalp, okay, nak scalp ni maksudnya you main minute chart, you main 5 minute chart, 15 minute chart, you nak masuk keluar, you ambil zero spread account. Okay, sebab apa? Right, sebab dalam zero spread account, okay, dia punya harga antara bid dengan ask tu adalah lebih kecil. Okay, so bila lebih kecil, bila you klik button buy ataupun sell, dia akan terus masuk dekat spread yang kecil tu. Dia gerak sikit je korang dah boleh profit. Okay, tapi kalau dekat standard account, selalunya dia punya spread ni I think lebih kurang dalam 2 kali ganda ke 3 kali ganda lah, lebih kurang So maksudnya bila korang masuk buy order, dia punya bid dengan ask line tu akan jarak sikit. Jadi bila korang masuk position, dia akan takes time untuk korang nak profit. Okay, itu satu. Okay, yang keduanya adalah market volatility.
Okay, dekat standard account bila market tengah volatile, okay, dia punya spread boleh jadi 60, 70, 80, ada broker sampai 150 pun ada. Okay. Tapi kalau dekat zero spread account, okay, maksimum mungkin dia akan pergi 20, 30, dia tak akan pergi sampai 100, 50, 60, tak mungkin. Right? So itu sangat-sangat penting. Okay, jadi kalau korang scalper nak trade chart 1 minit, 3 minit, 5 minit, 5 minit, okay, you ambil zero spread account. Kalau you nak fokus pada swing, okay, nak masuk, nak buat intraday, nak simpan sehari, simpan 2 hari, simpan seminggu, sebulan ke, right, you ambil standard account. Okay, so faham tak? Ada tak apa-apa korang nak bertanya soalan? Okay, so kalau korang nak tanya apa-apa soalan yang korang tak faham, tolong komen kat bawah. Okay, setakat ni aku reply semua komen korang. Okay, aku like, aku baca setiap komen korang yang korang komen tu, dan aku appreciate sangat-sangat untuk korang yang subscribe, untuk korang yang follow channel ni. Okay, sebenarnya jauh lagi apa yang kita nak buat. Okay, banyak lagi perjalanan channel ni sebenarnya. Okay, cuma sekarang ni kita baru fasa season pertama. Okay, so aku dah beritahu korang kita akan buat sebanyak 3 season. Okay, season pertama untuk newbie, untuk yang baru nak trading, yang tak tahu, yang betul-betul zero. Jadi aku nak sediakan guide. Okay, habis korang baru mula trade yang season pertama, at least korang dah ada idea macam mana korang nak trade account, nak buka, okay, nak pakai platform. Right, season kedua kita akan masuk analysis. Okay, fundamental and technical analysis. Okay, itu memang paling best. Okay, season ketiga kita akan masuk apa dia? Live trading, ataupun kita buat live example macam mana aku, okay, trade, masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Okay, kenapa aku masuk trade tu, kenapa aku keluar. Okay, dan kita akan review korang punya trading. Alright, so itu je untuk episod kali ni. Thank you so much. Alright, so dekat hujung episod nanti akan linkkan video-video yang sebelum ni yang I buat, dan juga playlist untuk Maru Mula Trade season pertama. So thank you so much. I jumpa korang dalam next video, episod ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.